Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Januari 2024 bersama saya Pia Ernadia. Ahli Parlimen PN mempersoal keikhlasan pemimpin DAP Nge Koham yang memohon maaf kerana mencadangkan bukan Islam dilantik ke jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah. Wan Saiful Wan Jan mendakwa ia adalah taktik lama DAP yang berlaku berulang kali dan sudah menjadi kebiasaan. Ketua Bersatu Bahagian Bangi itu berkata pihak terbabit akan melontarkan pandangan yang biadab dan mengancam perpaduan negara kemudian dengan sambil lewa menarik balik atau mohon maaf. Justru itu, Wan Saiful menegaskan Bersatu Bangi mengecam sikap ambil mudah oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan PHBN yang sehingga hari ini tidak mengambil sebarang tindakan serius terhadap Nge dan DAP. Sebelum ini, Nge memohon maaf atas cadangannya agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Menurutnya, dia tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa itu dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) yang dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Susulan itu, Sultan Sharafuddin bertitah mengingatkan rakyat khususnya yang bukan beragama Islam supaya tidak mencampuri urusan berkaitan Islam. Dalam kenyataan hari ini, Wan Saiful turut mendesak pemimpin UMNO supaya berhenti menjadi apologist dan juru kempen DAP di kalangan orang Melayu Islam. Wan Saiful turut menasihati pemimpin UMNO supaya mengambil sikap tegas dan kembali menjadi jantan dengan menarik sokongan daripada Anwar sekiranya dia terus berlembut dengan kebiadaban DAP. Wan Saiful turut mendesak agar terdapat ketegasan oleh Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM terhadap pihak yang sengaja menyentuh isu agama, kaum dan raja 3R. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook berkata, DAP sudah menjangkakan bahawa pihak PN akan terus mempolemikkan isu kenyataan Nge. Loke berkata walaupun Nge telah pun memohon maaf secara terbuka, isu itu berterusan dimainkan dan dijadikan sebagai modal politik pembangkang. Malah Datuk Nge Koham telah pun menarik balik kenyataan dan memohon maaf secara terbuka di atas kekhilafan itu. Jadi kita memang tahu bahawa pihak lawan, terutamanya Perikatan Nasional, dia akan mempolitikkan segala isu ni. Sebab mereka tak ada modal lain selain modal 3A. Okay, dia nak gunakan isu-isu ni untuk menyerang kerajaan. Kononnya kerajaan ini didominasi oleh DAP dan sebagainya. Jadi ini modal lama mereka. Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosul Wahid yakin akan berlaku pertukaran kerajaan pada tahun ini namun tidak mendedahkan butirannya. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu berkata ini kerana rakyat ketika ini tidak berpuas hati berhubung isu melanda negara. Memetik laporan Sinar Harian, Rosul berkata ini terutamanya isu melibatkan kos sara hidup serta kenaikan harga barang. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan pendirian untuk kekal setia bersama Perikatan Nasional PN selain tidak akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Ahli Parlimen Kuala Nerus alias Razak berkata beliau tidak mempunyai sebarang maklumat berhubung dakwaan mengaitkan sekumpulan Ahli Parlimen PN terlibat dengan langkah Dubai. Bagaimanapun, Ahli Parlimen dari PAS itu tetap kekal menyokong PN sehingga akhir penggal. Semalam Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor menyatakan beliau yakin langkah Dubai akan menjadi kenyataan namun tidak boleh mendedahkan butirannya. Muhammad Sanusi mendakwa pemimpin kerajaan perpaduan pada ketika ini ibarat takut pada bayang-bayang sendiri kerana tahu akan kehilangan kuasa pemerintahan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor sepatutnya mengambil langkah memajukan negeri di takbirnya dan bukan mengambil langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook berkata demikian mengulas kenyataan Sanusi yang yakin langkah Dubai akan menjadi kenyataan. Loke berkata tindakan pemimpin itu yang bercakap terus terang mahu menggaguh-gugat kerajaan hari ini adalah tidak bertanggungjawab. Mereka akan terus main sebab pembangkang tak ada kerja lain.
Okay. Dia patutnya MB Kedah ni fokuslah majukan Kedah. Dia dah diberikan mandat untuk menjadi Menteri Besar Kedah. Patutlah dia fokus bekerja sebagai Menteri Besar Kedah. Bukannya ambil langkah cawkit, langkah apa langkah lagi? Langkah lostar dan sebagainya. Ya, itu orang yang tak bertanggungjawab. Orang-orang yang cakap secara terus terang nak langkah ini, langkah itu untuk tumbangan kerajaan adalah langkah yang tidak bertanggungjawab. Okay. Jadi sebagai Menteri Besar, sebagai ahli politik, sepatutnya kita fokus kepada kerja kita. Okay. Bagi saya sebagai Menteri Pengangkutan, saya kata saya satu langkah saja, langkah pendigitalan Kementerian Pengangkutan. Semalam Sanusi mengesahkan wujud rancangan di pihak Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan Kerajaan Persekutuan menerusi proses demokrasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Ada orang kata bukan dia langkah Dubai, langkah cokek saja. Pasal benda tu dibincang, dibuat di Kuala Lumpur je pun. Tak payah pergi Dubai. Saya rasa Dubai tu dummy sajalah. Sebab dia nak pergi berjalan ke Dubai. Sabtu lepas, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Ismail Yusof dilaporkan mendakwa langkah Dubai satu gerakan yang cuba menjatuhkan kerajaan. Ianya timbul sewaktu percutian pemimpin pembangkang dan tokoh-tokoh dari pihak kerajaan di Ibu Kota Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Dalam pada itu, Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menegaskan tiada komplot untuk menjatuhkan kerajaan. Dia berkata kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur yang membayangkan kerajaan akan dijatuhkan tidak perlu dipandang secara serius. Semalam Sanusi menegaskan keyakinannya kerajaan perpaduan akan ditumbangkan dalam masa terdekat atau sebelum Pilihan Raya Umum ke-16 diadakan. Menurut Sanusi lagi, langkah Dubai itu sebenarnya lebih sesuai digelar sebagai langkah cawkit kerana perbincangan menjatuhkan kerajaan sebenarnya sudah berlangsung sejak di Kuala Lumpur. Kata Sanusi, pertemuan di Dubai yang didakwa oleh Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Ismail Yusof hanyalah satu kebetulan. Mengulas lanjut, Wan Ahmad Faizal berkata, dakwaan langkah Dubai hanyalah cubaan kerajaan untuk mengalih perhatian daripada isu semasa yang memberi gambaran buruk kepada pentadbiran madani. Menurutnya, ini termasuk desakan DAP untuk pilihan raya tempatan atau kenyataan daripada pemimpin parti itu yang menimbulkan keresahan orang ramai. Sebarang langkah maupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan ternoktah Februari nanti selepas Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya UM, Dr. Abdul Mukid Mohamad berkata demikian dalam satu wawancara bersama Kini TV. Abdul Mukid berkata kenyataan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebelum ini sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap baginda terhadap mana-mana pihak yang cuba menggoyahkan kerajaan yang sedia ada. Mengulas lanjut, Abdul Mukid yakin selepas kekekalan langkah Dubai, parti politik akan lebih berhati-hati dalam mengatur sebarang gerakan selepas ini. Abdul Mukid berkata PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang jika berhasrat mahu menjatuhkan kerajaan. Bagi pensyarah Akademi Pengajian Melayu UM, Dr. Awang Azman Awang Pawi pula berkata, langkah Dubai hanyalah sekadar idea kedai kopi di Ibu Negara Emirat Arab Bersatu UAE itu. Menurutnya, fokus utama pada bulan Januari ini adalah kepada peralihan Yang di-Pertuan Agong, bukannya pertukaran kerajaan. Berita seterusnya, gerakan secara terbuka menyokong saranan ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi agar Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM dirombak. Presiden gerakan Dominic Lau berkata agensi terbabit kini menjadi alat propaganda kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim berbanding memberi penerangan mengenai dasar kerajaan. Menurutnya, maklumat asal JKOM telah lama menyimpang, justru rombakan beribu kali tidak akan memberikan sebarang perubahan yang baik. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang dihubungi Malaysia Kini turut berpendapat agar JKOM dibubarkan bukannya dirombak kerana ia berfungsi sebagai alat propaganda kerajaan semata-mata. Razali turut menggesa supaya pihak berkuasa menyiasat pegawai JKOM yang membuat dakwaan mengenai langkah Dubai kerana ia boleh menjauhkan pelabur, merugikan negara serta menimbulkan keresahan rakyat.
Sementara itu, Ahli Parlimen Alor-Star Afnan Hamimi Taib Azamuddin berpendapat jawatan Ketua Pengarah JKOM wajar diisi oleh tokoh dari DAP kerana mereka lebih memahami agenda kerajaan. Mencadangkan idea berkenaan secara sinis, dia berkata pelantikan tersebut wajar jika kerajaan mahu mengekalkan kewujudan JKOM. Sebelum ini, Muhammad Puan menggesa agar JKOM dirombak secara menyeluruh kerana membuat analisis cetek berhubung langkah Dubai sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil sikap defensif. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang kini menyelia JKOM semalam memberitahu berkata kerajaan memang berhasrat untuk merombak jabatan berkenaan. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh membuat kejutan apabila turun padang ke lokasi pembuangan sampah haram di tepi jalan Melimau Muar. Setibanya ke lokasi tersebut, Akmal jelas menyatakan rasa kecewa terhadap sikap individu yang tidak bertanggungjawab yang masih membuang sampah di tepi jalan. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, Akmal menjelaskan tempat tersebut telah dibersihkan namun selepas beberapa jam mendapati terdapat individu yang tidak bertanggungjawab masih membuang sampah. Dalam satu video yang turut dikongsi pada hantaran itu, Akmal dilihat menyelongkar plastik sampah bagi mencari maklumat dan mengenal pasti individu yang bertanggungjawab. Susulan itu, Akmal dengan tegas berkata jika terdapat pihak yang mencabarnya, dia boleh menjadi lebih gila dari apa yang dibayangkan. Akmal juga berikrar untuk mencari pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuangan sampah tersebut. Jadi, tadi kita dah kemaskan siang tadi, dah clear dah ni. Tapi ni jam 12.55 malam, tiba-tiba dah ada. Kita orang malam ni dia ingat apa, wajib tak keluar malam ni tiba-tiba ada. Saya nak beritahu, pesanan yang sangat tegas pada semua. Jangan sampai kalau saya dapat tangkap pun. Kalau saya dapat tahu siapa yang buang, memang semua sampah ni saya akan longkokkan kat depan pintu rumah korang. Tak kira rumah ke kedai ke, saya akan tunggu. Kalau hari ni saya tak dapat, saya akan cari sampai. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pihak Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.